rakyat yang dah marah. Rakyat kata nak buat betul-betul lockdown, biar lockdown yang betul-betul tutup dalam masa seminggu atau 2 minggu, betul-betul lockdown tutup. Waima kerja kilang pun tidak ada. Jangan buka sebarang kilang pun. Ramai yang tak tahu, ramai kata kerajaan negeri Selangor yang membenarkan. Sektor perindustrian MITI di bawah Kerajaan Persekutuan. Tapi saya tengok ialah ini di bawah Kementerian Perdagangan, maknanya di bawah federal. MITI, mereka nak buka kilang, mereka dapatkan surat daripada MITI. MITI yang membenarkan. MITI ini dikontrol oleh siapa? Oleh Kerajaan Persekutuan. Dan saya amat bersetuju sekiranya kalau kita nak buat, kerajaan nak buat lockdown, buat betul-betul, tutup kilang ini, kita tengok macam mana keadaannya. Semua kena tanggung lah masalah. Peniaga tepi jalan kena tanggung. Apabila kilang ditutup, dah tentu peniaga pun kena tutup. Tetapi ini untuk masa depan kita. Kita sanggup ke tengok sekarang ni kerajaan keluarkan SOP yang flip-flop. Pagi lain, kejap lagi petang lain, sampaikan pasukan petugas keselamatan pun pening kepala. Jadi maknanya berubah-ubah. Jadi kalau kata nak buat, biar buat betul-betul. Kalau kita tengok kes malam 6,000 lebih. Kerajaan sendiri menyatakan, kerajaan Perikatan Nasional menyatakan dia nak betul-betul bebas semuanya, tidak ada PKP. Maknanya yang 2,000 kes itu baru boleh. Saya rasa sukar sekarang ni kita tengok pun. Jadi maknanya kerajaan Perikatan Nasional kena ambil satu pendekatan, kena selesaikan masalah ini, kena tegas dalam perkara ini, ambil satu keputusan, lockdown, kena lockdown sungguh-sungguh. Kes PKPD di kawasan Setia ni ada 2, satu di Westlight SS8 dan satu lagi di Mentari Court. Di Mentari Court ni dia agak bukanlah rumit, maksudnya dia perlu diberi perhatian yang lebih. Sebab di Mentari Court ni ada seramai 3,500 pintu. Maknanya tu kita tak tahu berapa ramai penduduk dalam kawasan itu. Sebab yang dinyatakan oleh KKM, mereka akan buat bancian lah. Dan seterusnya daripada situ dia ada 7 blok terbagi pada 2 fasa. Fasa 1 dan fasa 2. Dan pagi tadi pihak PKPS di bawah Kerajaan Negeri Selangor yang telah menyumbangkan makanan food bank sebanyak 3,500 pack untuk setiap pintu. Jadi saya berbincang tadi pagi tadi dengan Dr. Garif, pengarahnya, Datuk Garif, minta maaf Datuk Garif, dan juga ahli parlimen kita YB Maria. Kita bincang apa yang boleh kita bantu. Apa yang dikatakan oleh Datuk Garif bahawa sumbangan food bank itu adalah hanya untuk seminggu. Mereka mungkin lebih daripada seminggu. Jadi kita akan cuba bantu food bank, kita akan sambung selepas itu, ataupun untuk sukaryawan kita cuba bantulah. Yang mana yang kita bantu, yang mana kita boleh bantu, kita akan bantu. Terutama pada penduduk. Saya menjangkakan kawasan Setia ni adalah kawasan yang banyak kilangnya juga. Dan baru ni kita telah buat swab test. Kita buat swab test kali ketiga. Nampaknya kes peningkatan tu daripada swab test tu masih tinggi. Dan baru ni swab test kita jalankan, ada kalangan pekerja-pekerja kilang yang datang. Warga asing juga datang. Dan dari segi saringan itu kita dapati memang ada peningkatan daripada yang sebelum ini. Daripada saringan swab test itu menyatakan bahawa mereka ni positif. Dan hasil daripada selidikan kita, mereka ini kebanyakannya pekerja industri. Berbalik pada kes Mentari Court ini ataupun kes PKPD dalam kawasan Setia ni, antara yang diberi perhatian adalah di Mentari Court ini ada beberapa hostel pekerja asing. Ada beberapa company yang juga ada hostel di situ. Dan kita kita jangkakan bahawa mereka ini jugalah yang pembawanya. Saya dapat video yang viral tu. Saya tak nafikan mungkin ada yang terlepas. Tetapi dalam masa yang sama, menurut kata OCPD Petaling Jaya,
Tuan Fakhruddin, mereka akan siasat dan sekiranya terbukti, tindakan akan diambil kepada pengusaha syarikat tersebut. Dan sekarang ini memang ketat, peraturannya cukup ketat, dan mungkin selepas ini kalau ada yang terjadi begini, syarikat tersebut akan diambil tindakan. Mereka akan dibuat ujian saringan. Sekiranya mereka ujian saringannya negatif, mereka akan beri vaksin. Mudah dan tak payah tunggu lama. Di dalam itu juga akan dibuat saringan, akan dibuat vaksin. KKM melalui Pusat Kesihatan Daerah akan masuk dalam tu untuk buat vaksin dan juga COVID test. Untuk pengetahuan juga, ini adalah kali pertama Kerajaan Negeri Selangor. Kerajaan Negeri Selangor sendiri bagi vaksin. Maknanya yang ini adalah dari Kerajaan Negeri Selangor untuk penduduk yang kena PKPD ni. Kita tahu bahawa sektor industri ini memanglah di Selangor ni merupakan antara sektor yang tertinggi, yang paling tinggi di Malaysia. Jadi maksudnya sekarang ini apa ada di dalam sektor itu? Di dalam itu ada warga asing. Warga asing ini yang saya lihat mereka ini, dan bukan saja warga asing, kadang-kadang warga tempatan sendiri pun, dalam kilang mereka tak ikut peraturan. Saya puji pihak berkuasa lah, polis, pihak PBT, pihak kementerian, baru-baru ini telah mengambil tindakan, membuat pemeriksaan mengejut kepada kilang-kilang ini. Tapi kalau perkara ini mereka lakukan di dalam kilang yang tidak ikut peraturan, tetapi bila luar kilang mereka pakai ikut peraturan yang ditetapkan. Jadi maknanya yang penting adalah penguatkuasaan itu. Jadi di mana masalah nak selesai selagi tidak ada perkara sebegini berlaku lagi. Boleh cek lah mana-mana. Saya tahu bahawa pihak penguatkuasa tidak boleh buat setiap hari pun spot check ini. Jadi jalan terbaik, ambil pendekatan terbaik. Kerajaan Perikatan Nasional, tolong fikirkan tentang keadaan rakyat sekarang ini. Kalau nak lockdown, saya cakap sekali lagi, lockdown dengan sesungguh-sungguhnya. Bagi saya, antara sebab Selangor yang dikategorikan tertinggi kes COVID adalah dua. Yang pertama, merupakan kawasan industri yang terbesar dalam Malaysia ni. Selangor antaranya lah. Jadi itulah kluster-kluster tu. Yang kedua, ujian ataupun swab test. Bila kita buat ujian ini, contoh kawasan saya dah 3 kali buat. 2 kali sebelum ini, tetapi kali ketiga ni adalah inisiatif dari kerajaan negeri. Sekiranya kali kedua itu kes tinggi positif, mereka minta buat kali ketiga. Jadi Seristia adalah salah satu kawasan yang boleh katakan kawasan yang kali ketiga buat swab test. Di situ ada peningkatan kes. Walaupun 56 don buat, peningkatan kes pun ada. Kalau turun pun sedikit saja. Jadi ini menunjukkan bahawa bukti satu lagi, Kerajaan Negeri Selangor tinggi kesnya. Sebab apa? Kerajaan Negeri Selangor jujur untuk menaja rakyatnya buat swab test. Sebab kita nak selesaikan masalah. Kalau kita tak buat swab test, sebab sekarang ni masyarakat di luar tertekan dengan ekonomi, kewangan. Nak beli beras pun tak ada duit. Kalau kita nak suruh dia buat swab test di klinik, harganya pun mahal. RTK pun harga 100 lebih, paling tidak pun katalah RM70, RM80. Satu orang buat harga itu, suami, isteri, anak lagi. Bayangkan kalau 5, kalau kali 70 lah kita kata, RM350. Bila Menteri Besar umumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor akan membeli vaksin ini untuk rakyat Negeri Selangor, dan kerjasama yang dibuat oleh bersama Kerajaan Pusat memang terlalu lama. Dengan berbagai-bagai silat lah saya katakan daripada KJ sendiri, dan sepatutnya benda tu dah sampai seawalnya. Kerajaan negeri akan bayar sendiri untuk rakyat Negeri Selangor. Tetapi akhirnya alhamdulillah Kerajaan Negeri Selangor sekarang ni dah menerima, ataupun yang kita beli itu dah diterima oleh Kerajaan Pusat. Saya rasa ini kabar baiklah kepada rakyat Negeri Selangor. Percuma, kecuali syarikat yang nak membeli.
Sebab ada syarikat yang menawarkan untuk dia beli sebab dia kata terlalu lama nak menanti daripada kerajaan persekutuan. Jadi dia tawarkan diri untuk membeli daripada kerajaan negeri bagi kepada pekerja-pekerjanya. Selangor ni kalau kita tengok, Selangor yang mulakan apps Selangkah. Bila apps Selangkah ini dibuat oleh Selangor adalah untuk pertamanya untuk mendaftar saringan ataupun kita ke mana-mana kita daftar melalui Selangkah. Dan situ boleh kita kesan berapa ramai ataupun tempat mana yang boleh dikategorikan sebagai tempat yang bergejala. Selepas kerajaan negeri buat Selangkah, kerajaan persekutuan tiru pula MySejahtera. Jadi ini permulaannya Selangor dah mula dulu. Dan di samping itu kerajaan negeri memberi berbagai inisiatif kepada rakyatnya pada PKP yang pertama, yang mana Selangor kita yang pertama dulu, kepada peniaga, kepada pelajar, kepada berbagai-bagai golongan. Sekarang ini dah ada Selangor kita Selangor 2.0, yang mana kerajaan negeri pertambahkan lagi inisiatif yang diberi kepada rakyat negeri Selangor. Jadi saya rasa kerajaan negeri Selangor ini insya-Allah kita tidak akan meminggirkan rakyatnya. Kali ini lebih banyak lagi, lebih besar lagi bajet yang diperuntukkan. Kami sendiri ADUN pun diarahkan dan diberi RM100,000 melalui peruntukan kita yang dipotong, tumpu kepada edaran bakul makanan di setiap kawasan. Ibaratnya kalau ikut kata Menteri Besar ini, dia nak pastikan tidak ada rakyat Selangor ini yang menderita. Tunggu Perdana Menteri baik daripada cerit biril lah. Itu je kan. Dia pun jadi ini yang saya kata tadi, SOP boleh berubah, flip-flop jawapannya. Jadi maknanya sekarang ni rakyat pun dah marah, tunggu bila nak buka parlimen, ahli parlimen dah menanti berbagai benda nak dibahas. Tuanku dah titahkan supaya buka dengan segera. Saya rasa mungkin dia masih nak mencari majoriti sokongannya. Itu yang dia lambat untuk buka. Dan alhamdulillah kerajaan negeri Selangor di bawah Duli Yang Mahmud Tuanku Sultan Selangor dah bersetuju untuk kita adakan sidang pula bulan 8. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dah diuji. Kita tahu bahawa ujiannya cukup besar. Semasa dia jadi Menteri Kabinet lagi, sampaikan ujiannya sampai sekarang. Dan pengalamannya cukup luas. Dari segi ujian yang dihadapi, dari segi kepimpinannya, dan telah terbukti seluruh dunia telah mengenali beliau. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, dia harus terima berbagai-bagai ujian. Dia dah terima ujian baik ke, ujian buruk ke, hinaan, cacian, berbagai-bagai lagi. Maknanya beliau seharusnya layak menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini kalau kita tengok pun, sering kali beliau mengeluarkan fakta tentang COVID, idea daripada Datuk Seri Anwar sendiri dan pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan sendiri. Jadi yang ini, yang kadang-kadang idea ini, cadangan ini yang tidak mahu diterima oleh Perikatan Nasional. Yang ini harus diterima dan ini adalah calon yang terbaik untuk Perdana Menteri. Dan sekarang rakyat telah tahu, dan saya yakin dan baru ni pun kita tengok di media pun ramai yang menyokong dan mencadangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9. AMK Selangor, komen lagi. Saya pun pernah kena pecat. Macam saya katakan, 2008 saya 2006 sampai 2008 saya pernah kena pecat. Ini untuk mendewasakan lah, untuk mendewasakan parti. Dan ada juga yang netizen menyalahkan, kononnya kata ini daripada Menteri Besar yang memecat pimpinan negeri Selangor. Untuk jawatan Ketua AMK, kuasa untuk melantik dan memecat adalah Ketua AMK Pusat. Jadi tidak ada kena-mengena dengan Kerajaan Negeri Selangor ataupun Parti Keadilan Negeri Selangor. Jadi bagi saya, Waimah saya tadi, saya pernah kena pecat juga sebagai Ketua AMK. Tapi Alhamdulillah dengan semangat yang ada, saya berada di sini. Jadi move on, anda masih muda.